Baik, kita ke perkembangan berita wilayah Bumi Kenyalang. Memaklumkan beberapa bahagian di Sarawak telah pun dikenal pasti sebagai lokasi panas COVID-19. Perkembangan lanjut langsung bersama dengan rakan penyampai Muhammad Azizi Rahim di RTM Kuching. Silakan Azizi. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini perkembangan terbaru berkaitan COVID-19 di Sarawak. Sarawak merekodkan 2 lagi kematian dan menjadikan jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini sebanyak 3 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan media mendedahkan mangsa merupakan seorang wanita berusia 79 tahun dan anak perempuannya yang berusia 40 tahun. Kedua-duanya berasal dari Kuching. Kita ke berita seterusnya. Sebanyak 7 lokasi panas atau hotspot COVID-19 telah dikenal pasti di Sarawak setakat ini. Ke arah memastikan keselamatan semua pihak terjamin, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu kerajaan negeri sedang bekerjasama dengan hospital-hospital swasta bagi melakukan saringan kesihatan. The COVID-19 hotspots in Sarawak are as follows: Kuching, Serian, Betong, Serike, Bintulu, Miri and Limbang. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, perbincangan telah dilakukan bersama Pusat Perubatan Borneo, Pusat Perubatan Timberland, Pusat Perubatan KPJ dan Pusat Perubatan Norma bagi meningkatkan kapasiti kerajaan dalam menangani wabak dan situasi kini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching. Dalam pada itu, semua sempadan akan ditutup kecuali Kompleks Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan CIQS di antara Sarawak dan Brunei, iaitu Sungai Tujuh, Tedungan, Pandaruan dan Mengkalap yang akan dibuka pukul 6 pagi hingga 8 malam. Manakala kesemua CIQS di antara Sarawak dan Kalimantan iaitu Tebeduk, Biawak dan Lubuk Antu akan dibuka antara pukul 9 pagi hingga 3 petang. Ini selaras dengan waktu pembukaan seperti yang telah dipersetujui oleh Brunei dan Indonesia. Ketua Menteri turut mengingatkan penduduk di negeri ini supaya mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dan memberi kerjasama sepanjang pelaksanaannya selain tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Dalam sidang media sama, Ketua Menteri memaklumkan pakej rangsangan ekonomi yang dikenali sebagai pakej bantuan ekonomi akibat penularan COVID-19 akan diumumkan Isnin ini. Datuk Patinggi Abang Johari berkata pakej itu bertujuan membantu golongan peniaga serta perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas ekoran Perintah Kawalan Pergerakan kini. Sementara itu, mengulas mengenai kekurangan bekalan penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman, beliau menjelaskan kerajaan negeri akan mencari jalan untuk membawa masuk bekalan tersebut secara terus ke Kuching untuk kegunaan penduduk di negeri ini. Kawalan keselamatan sempadan Sarawak dan Indonesia tetap diutamakan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Pegawai Pemerintah Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA, Superintendent Rosdi Inai berkata, isu-isu sempadan terutama jenayah rentas sempadan tetap menjadi keutamaan kepada pasukan tersebut. Menurut Superintendent Rosdi Inai, setakat ini keselamatan di sempadan diteruskan seperti biasa dan dikawal baik, termasuk jalan-jalan tikus di kawasan Serikin selain mendapat kerjasama erat pihak berkuasa Indonesia. Penduduk tempatan di sini memberi maklum balas ataupun mengikuti sepenuhnya arahan kawalan pergerakan yang telah pun sampaikan oleh pihak kerajaan bermula 18 hingga 31 Mac. Dan yang kedua, kita juga melihat bahawa rakan kita di negara Indonesia juga telah mengimplementasikan larangan untuk keluar warga negaranya, dan hari ini kita melihat sendiri tiada transaksi jual beli sebarang urusan yang ada di sini. Rosdi berkata demikian kepada pemberita semasa membuat rondaan di Pasar Serikin di Bau. Jelas beliau dengan kerjasama pihak berkuasa lain, pihaknya turut melakukan beberapa sekatan jalan raya di lokasi tertentu bagi memastikan warga tempatan tidak merentasi sempadan dalam tempoh tersebut.
Serikin terletak di sempadan Malaysia-Indonesia, kira-kira 65 km dari Kuching, merupakan destinasi pelancongan yang popular dengan hasil aktiviti perniagaan rentas sempadan yang menjadi ribuan pengunjung setiap hujung minggu. Tiada keperluan menambah kekuatan anggota pasukan gerakan AMN PGA yang bertugas di sempadan Sarawak, Kalimantan di bahagian Sri Aman sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini. Penolong Pegawai Pemerintah Batalion 10 Pasukan Gerakan AMN Sibu, DSP Fredil Nyambung memberitahu keanggotaan sedia ada mencukupi untuk membuat kawalan di pintu masuk utama dan juga kawalan di laluan tikus. DSP Fredel berkata tugas kawalan atau pemeriksaan merupakan rutin harian PGA. Namun sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, ia diperketatkan lagi bagi menghalang pergerakan keluar masuk di sempadan. Kawalan di jalan-jalan tikus yang kita kenal pasti, bagi pihak kita telah menetapkan rondaan secara berkala dan setakat ini kita tidak ada mengesan lagi lah. Belum dikesan kemasukan ataupun pergerakan di jalan-jalan tikus inilah. Dan memang anggota saya memang diletakkan membuat rondaan berterusan di kawasan-kawasan yang kita kenal pasti sebagai jalan-jalan tikus inilah. Beliau ditemui pemberita semasa meninjau situasi di Kompleks Kastam Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan CIQS di Lubuk Antu. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati suasana CIQS Lubuk Antu sunyi susulan Perintah Kawalan Pergerakan selain pihak Indonesia yang juga mengambil langkah menutup pos lintas batas negara di Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Imigresen CIQS Lubuk Antu, Roni William Mataki memberitahu sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasa, pergerakan keluar masuk di CIQS Lubuk Antu adalah amat sedikit. Dari segi kawalan kemasukan warga asing ke Malaysia melalui ICQS Lubuk Hantu, setakat hari ini bermula daripada 18 sejak PKP dilakukan. Seramai lebih kurang 10 orang warga negara Malaysia telah memasuki Malaysia melalui ICQS ini dan lebih kurang 15 warga negara asing iaitu Indonesia keluar melalui ICQS ini. Setakat ini dahulu perkongsian berita dari Sarawak. Terus bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Azizi untuk laporan dari RTM Sarawak itu tadi.